Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 21 Disember 2022 bersama dengan saya Nusyahan Mama Amin. Anwar Ibrahim mengumumkan pelantikan semula bekas Ahli Parlimen Machang Ahmad Jazlan Yaakob sebagai pengerusi FECRA ditangguhkan. Perdana Menteri berkata perkara itu sudah dimaklumkan kepada Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Mengenai pelantikan FECRA memang sudah dimaklumkan kepada TPM dan ditangguhkan, ya. Cuma ada kekeliruan. Saya tidak pernah menyatakan bahawa tidak boleh mana-mana orang terlibat politik itu menjadi pengurusan, tapi dia mesti terikat dengan syarat-syarat dan mesti ada kelayakan dalam bidang berkenaan. Beliau memberitahu sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat kabinet di bangunan Perdana Putra Putrajaya hari ini. Pada 16 Disember lalu, Ahmad Zahid berkata, Ahmad Jazlan dilantik semula selepas mengambil kira kehendak perwakilan Koperasi Peserta-Peserta Malaysia Berhad. Baik, sementara itu Perdana Menteri hari ini mengesahkan Majlis Pemulihan Negara MPN yang diketuai oleh Muhyiddin Yassin dibubarkan. Anwar berkata keputusan itu dibuat kerana terdapat pertindihan fungsi untuk memenuhi keperluan ketika itu. Pemulihan negara dibatalkan. Itu pun satu yang pertindihan juga. Sejawatan yang diletakkan untuk memenuhi keperluan ketika itu. Ada you nak cadang nak sambung? MPN ditubuhkan oleh kerajaan dengan Muhyiddin dilantik sebagai pengerusi badan itu pada September 2021. Ia dibuat kira-kira sebulan selepas naib Presiden UMNO Ismail Sabri Yaakob dipilih sebagai Perdana Menteri bagi menggantikan pemimpin tertinggi bersatu itu. Pelantikan itu dipercayai menjadi jalan tengah di antara Muhyiddin dan Bersatu selepas dia disingkirkan daripada jawatan Perdana Menteri. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Muhyiddin Yassin mengesahkan telah menerima writ dan penyataan tuntutan saman fitnah daripada Peguam Anwar Ibrahim. Pengerusi Perikatan Nasional itu berkata demikian dalam hantaran di media sosialnya hari ini. Dalam hantaran itu, Muhyiddin yang juga bekas Perdana Menteri memaklumkan beliau telah menyerahkan perkara itu kepada peguamnya untuk mengendalikan kes berkenaan mengikut lunas undang-undang. Semalam Anwar memfailkan saman terhadap Muhyiddin berhubung kenyataan fitnah yang mendakwa beliau menerima bayaran 15 juta ringgit sebagai penasihat ekonomi Selangor. Tuntutan saman tersebut difailkan di Mahkamah Tinggi pada pukul 10.30 pagi semalam menerusi firma guaman Tetuan S. Nair and Partners. Berdasarkan tuntutan, Perdana Menteri itu mendakwa Muhyiddin telah mengeluarkan kenyataan berbau fitnah di Grand Final Perikatan Nasional Padang Serai di Kulim sewaktu kempen PRU15 pada 5 Disember lalu. Anwar berkata ucapan dan bahagian petikan yang menyinggung perasaannya itu diterbitkan semula di aplikasi TikTok. Sehubungan itu, Anwar menuntut daripada Muhyiddin antaranya ganti rugi am, ganti rugi teruk, ganti rugi pampasan dan ganti rugi teladan. Hebat tak hebat bapak aku? Semua orang ni nak tolong dah. Yelah tu. Sembang apa tadi? Bersungguh. Kita pasal bapak suka tolong orang. Nasib baik ada mengingatkan. Berita seterusnya. Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mohtar didakwa sedang bercuti bersama keluarga di Auckland, New Zealand ketika banjir besar melanda negerinya. Dakwaan itu dibuat bekas Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Lokman Nur Adam dalam siaran langsung di media sosialnya malam tadi. Menurut Lokman, Samsuri dan isterinya berlepas ke Auckland pada 11 Disember dan hanya dijangka pulang esok 22 Disember. Adakah beliau akan mengikut jejak langkah Datuk Seri Najib dan kembali menyantuni mangsa banjir di Terengganu? Tuan-tuan, dia tak balik, tuan-tuan. Amat menyedihkan. Saya cek tadi sama ada pertukaran jadual penerbangan, sepatutnya 22 hari bulan nanti baru dia balik. Jadual penerbangan, tuan-tuan, tidak ada perubahan. Maknanya
bini dia tu, honeymoon dengan bini dia tu lebih penting daripada Obama. Obama pun kena tinggal dengan Datuk Seri Najib, saudara. Ini amat menyedihkan. Dia juga mendakwa mempunyai maklumat terperinci berhubung percutian Samsuri di Auckland iaitu risik kereta sewanya. Sementara itu, Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Bencana Terengganu, Hanafiah Mat, hari ini mengesahkan keberadaan Ahmad Samsuri kini berada di Auckland, New Zealand ketika negeri itu dilanda banjir besar. Bagaimanapun, Hanafiah ketika dihubungi Malaysia kini berkata, Samsuri akan pulang ke tanah air hari ini namun tidak dapat dipastikan jam berapa. Setakat pagi ini, lebih 40,000 mangsa banjir ditempatkan di 297 pusat pemindahan banjir di seluruh negeri Terengganu. Presiden PAS Abdul Hadi Awang hari ini memberi pesanan khusus kepada bakal jemaah haji dan umrah dengan mengingatkan mereka terhadap kewajipan mengundi dalam pilihan raya yang dibuat tidak sampai 5 minggu selepas PRU ke-15 dan menjelang pelaksanaan pilihan raya negeri PRN di beberapa negeri yang tidak dibubarkan baru-baru ini. Dalam kenyataan di Facebooknya hari ini, Hadi berkata, rakyat Malaysia beragama Islam yang layak mengundi namun tidak berbuat demikian dikuatiri telah melakukan dosa besar. Jelasnya ini walaupun alasan mereka kerana menunaikan ibadat haji dan umrah. Hadi mendakwa kira-kira 98% orang bukan Islam keluar mengundi bagi menyokong DAP dan kumpulannya. Namun malangnya, kata Hadi, orang Islam yang keluar mengundi hanya sekitar 60% menunjukkan orang Islam yang tidak menunaikan kewajipan mengundi. Justeru beliau berkata perjuangan mengembalikan semula kuasa Islam wajib diutamakan. Abdul Hadi bagaimanapun memuji golongan anak muda yang ramai menunaikan tanggungjawab dalam pilihan raya yang lalu. Ismail Sabri Yaakob menzahirkan penghargaan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim kerana meneruskan inisiatif Kerajaan Keluarga Malaysia. Bekas Perdana Menteri itu berkata, inisiatif dalam bajet mini 2023 itu adalah sebahagian daripada aspirasi bajet Kerajaan Keluarga Malaysia yang dibentangkan pada 7 Oktober lepas. Antara inisiatif bajet 2023 dibentangkan ketika pentadbiran kerajaan diterajui Ismail Sabri yang diteruskan oleh Anwar iaitu bantuan awal persekolahan, bantuan keluarga Malaysia dan bantuan musim tengkujuh. Selain itu, Perdana Menteri mengumumkan kenaikan gaji tahunan tambahan KAS 2023 dan bantuan KAS kewangan untuk kaki tangan awam serta menyediakan 50,000 peluang pekerjaan. Ismail Sabri berkata kerajaan di bawah pentadbirannya memberi fokus kepada kesejahteraan rakyat dan kemakmuran ekonomi negara serta mengambil kira semua aspek. Beliau berkata antara usaha Kerajaan Keluarga Malaysia untuk meringankan beban rakyat termasuk tidak menaikkan tarif elektrik di Semenanjung. Terdahulu Anwar yang juga Menteri Kewangan membentangkan bajet mini di Dewan Rakyat semalam bagi tujuan perbelanjaan perkhidmatan. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syahan Muhammad Amin untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.